cikgu lebih lambat daripada awak. Amalnya. Dah teacher, dah record dah. Sudah. Sudah. Okey. Kamu cakap dengan saya tak tahu kenapa selalu saya punya lebih lambat. Okey. So untuk hari ini kita akan belajar ialah dalam tajuk fungsi ni ada berapa istilah kamu kena tahu iaitu domain, kodomain, julat, objek dan image. Okey, ada tujuannya kenapa cikgu buat petak macam ini. Nanti baru saya terangkan. Sekarang cikgu terang maksudnya one by one dulu. Nanti baru cikgu terangkan kenapa cikgu buat petak hitam macam ini. Kenapa cikgu buat petak putus macam ini ya. Okey, so untuk terangkan benda ini, cikgu bagi kamu satu contoh gambar rajak anak panah. Okey, apa-apa ajalah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap, cikgu tukar nombor kejap. Okay. So, domain maksudnya kita ambil semua nombor dalam kumpulan satu. Boleh? Semua nombor dalam kumpulan satu. So, Aisyah Husna, so untuk gambar rajak anak panah pertama ini, apakah unsur yang ada dalam kumpulan satu? Apakah nombor ada dalam kumpulan satu? 1, 2, 3. Nah, so kita tulis macam ini. 1, 2, 3. Dan domain adalah sejenis set. Okey, sejenis set. So, bila awak tulis jawapan ini, awak kena letak simbol set. Awak belajar di mendengar rendah kan? Simbol ini. Okay. So, itu domain. Lepas tu kita pergi kepada kodomain. Okey, kodomain pula maksudnya kita ambil semua nombor dalam kumpulan 2. Okey. So, Amni, apakah nombor yang ada dalam kumpulan 2? Untuk gambar rajak anak panah ini? 3, 4, 5. So, 3, 4, 5. So, kita kata dia ialah kodomain. Dan sekali lagi, kodomain merupakan satu set. So, cikgu akan letak simbol ini. Tak boleh letak simbol kurungan. Letak simbol kurungan salah. Okey. Lepas itu, julat. Okey. Julat pun kita ambil nombor dalam kumpulan 2. Okey, kita ambil nombor dalam kumpulan 2. Tapi nombor yang ada hubungan. Maksudnya yang stand alone punya kita tak nak. Sebagai contohnya kalau kamu tengok nombor ini, 3 ada benda dipetakan ataupun dihubungkan kepada dia. 4 pun ada nombor dihubungkan kepada dia. Tapi nombor 5 ini dia macam tak ada orang nak dia. Dia stand alone di situ. Tak ada orang ada hubungan dengan dia. So bila cikgu tanya apakah julat dia? Kita tak nak nombor 5 ini. Sebab dia stand alone. Kita hanya nak nombor yang ada hubungan. Boleh faham? So Tami Husna, apa jawapan dia untuk julat bagi soalan ini? Nombor yang ada hubungan apa? Tami Husna? Nombor yang ada dalam kumpulan 2 dan mesti ada hubungan punya. So apa dia? 1, 3. Nombor dalam kumpulan 2. 1, 3 di sini kan? Dalam kumpulan 2. Nombor yang ada hubungan, maksudnya ada orang dihubungkan dengan dia. 3 dengan 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Okay. So jawapan dia 3 dan 4. 5 tak masuklah sebab 5 itu dia stand alone. Boleh So di sini itu sebabnya cikgu kena kumpulkan cikgu kumpul 2 ini di satu tempat. Sebab ini datang daripada kumpulan 1, ini datang daripada kumpulan 2. Okey, domain kumpulan 1, kodomain dan julat kumpulan 2. Beza antara kodomain dengan julat ialah kodomain ambil semua, tapi julat hanya ambil yang ada hubungan sahaja. Okey.
Lepas itu, kenapa awak nampak cikgu buat garis putus-putus macam ini? Sebab cikgu nak memberitahu kamu domain, kodomain, julat, semua ini adalah set. Semua ini adalah set. So itu sebab bila awak tulis jawapan domain, kodomain dan julat, awak kena letak simbol set. Tapi kalau nanti bila cikgu tanya, objek dan image ini jangan letak simbol set sebab dia bukan set. Hanya domain, kodomain dan julat dia adalah set. So bila tulis jawapan kena ada simbol ini. Jangan bubuh kurungan ya. Kurungan bukan simbol untuk set. Okey, boleh ya? Okey. Cikgu bagi satu contoh objek dan image kemudian ya. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Katakan kali ini cikgu wakilkan dalam bentuk graf yang jenis berpetak punya. Okay. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4. Okey, katakan inilah soalan saya. So, apakah domain kita? So, kamu kena fikirkan. Kalau dia dalam bentuk graf jenis berpetak punya, domain kena rujuk mana? Rujuk bawah ke rujuk tepi? Ashraf? Domain, kumpulan 1. Bawah ke tepi? Ashraf? Ashraf kan? Betul kan? Sorry, Laila. Laila? Dekat bawah. Okey, letak bawah. So, apa jawapan dia? Tanda set 2, 4, 6. Okey. So, itu domain kita. Okey, sekarang kita pergi kepada kodomain dan julat. Kita tahu kan kedua-dua ini datang daripada kumpulan 2. Datang daripada kumpulan 2. Okey, siapa ini? Hafiz. So, kalau kumpulan 2, bawah ke tepi? Bawah ke tepi? Tepi. Okey, tepi So, kodomain jawapan awak? 1, 2, 3, 4. Kalau julat? 1, 2, 3. Okey. So, kalau bentuk berpetak punya, kalau kamu nak tahu apa yang ada hubungan, awak tengoklah dia ada titik tak? Ada titik, ada hubungan lah. Ada titik, ada hubungan. Ada titik, ada hubungan. Tapi nombor 4 ini kalau kamu tengok, oh tak ada titik. Tak ada titik maksudnya tidak ada hubungan. Boleh Okay. So kalau sekarang katakan soalan ini cikgu letak juga titik di sini. Cikgu letak juga titik di sini. So apakah julat kamu? Hafiz, apakah julat kamu? Masih 1, 2, 3 ke? Tambah dengan 4. Tambah dengan 4. Okay. So kita akan tambah dengan 4. So memang ada masanya awak akan nampak cikgu kodomain dengan julat adalah sama. Nah macam mana dia tak ada stand alone punya. Kalau dia tak ada stand alone punya maksudnya dia akan jadi sama lah. Kodomain dengan julat memang sama. Tak ada masalah. Boleh Yang pentingnya awak kena tahu domain datang daripada kumpulan 1. Kodomain dan julat datang daripada kumpulan 2. Okey, lepas tu beza kodomain dengan julat, kodomain ambil semua, julat ambil yang ada hubungan. Itu cara awak bezakan. Okey, so nanti sebenarnya cikgu akan terangkan lagi sejenis lagi kita wakilkan dia dalam bentuk graf yang jenis bergaris punya, jenis yang bergaris punya, tapi cikgu tak boleh terang sekarang lagi. Nanti baru cikgu cakap Okey, contohnya macam inilah 0, 1, katakan ini 4. Ini 1, ini 2. Contohlah contohnya. Tak mau 1. Katakan ini 2. Okey. Yang jenis ini pun nanti cikgu akan tanyalah. Okey, cikgu boleh tanya juga apakah domain. Hanya jenis ini cikgu jarang tanya kodomain. Biasanya cikgu akan tanya julat sahaja. Okey. Tanya sikit saja. Kalau domain cikgu baca bawah ke cikgu baca tepi? No Aisyah? Baca bawah ke baca tepi?
Domain. Baca bawah. Bawah. Kalau julat baru kita baca tepi. Tapi cara baca ini ada beza sikit. Nanti baru saya terangkan. Okey, kita balik ke atas semula. Okey, sekarang cikgu nak terangkan objek dan image. Okey. Untuk satu gambar raja anak panah, bila cikgu tanya apa domain, apakah kodomain, apakah julat, satu jawapan saja. Tapi bila cikgu tanya objek, okey, cikgu tidak boleh tanya apakah objek. Sebab objek dan image mesti datang dalam pasangan. Mesti datang dalam pasangan. Maksudnya, kalau kamu tengok yang pertama ini, okey, pasangan pertama ini, di mana kita nampak satu dipetakan kepada tiga kan? Okey, dalam ayat kita ialah satu dipetakan kepada tiga. Satu itulah yang kita panggil sebagai objek. Tiga itu tiga panggil sebagai image. Sama macam awak buat soalan penjemaan, translasi, pembesaran, pantoran, putaran. Okay, soalan itu kita panggil objek kan. Selepas awak buat penjemaan tu, dia akan pergi kepada satu tempat baru. Dan tempat baru itu kita panggil dia sebagai image. Okay? So, bila dalam tajuk fungsi ini, cikgu nak tanya objek ataupun image, cikgu tak akan tanya apakah objek. Sebab bila cikgu tanya apakah objek, cikgu mesti tanya dulu. Kalau image dia ialah nombor ini, so apa objek dia? Begitu juga dalam keadaan terbalik. Cikgu tak boleh tanya awak, apakah image? Macam tadi, apakah domain? Cikgu tak boleh tanya macam tu. Sebab bila cikgu tanya apakah image, cikgu mesti tanya image bagi siapa? Image bagi objek siapa? Cikgu suka kata ini macam hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Cikgu tak boleh tanya, siapakah suami? Awak mesti kata suami siapa? Suami Puan Catherine ke? Suami Puan Rosita ke? Suami siapa? Tak boleh cakap siapa suami. Suami saya ke? Okay. So mesti sebut suami siapa. Begitu juga kalau terbalik cakap lah. Siapakah isteri siapa? Mesti sebut nama dia. Tak boleh tanya siapakah isteri. Ini isteri untuk semua orang ke? Okay. Boleh So untuk objek dan image, bila saya tanya soalan, cikgu mesti bagi dia punya pasangan dia lah. Kalau cikgu bagi objek, cikgu tanya objek, cikgu mesti bagi image. Kalau cikgu bagi image, cikgu mesti bagi kalau cikgu tanya image, cikgu mesti bagi objek. So cara saya tanya soalan, so mungkin cikgu akan tanya macam ini. Apakah objek bagi tiga? Dan biasanya orang keluar soalan pun dia jahat juga. Okay? Dia akan pilih satu nombor, wujud dalam kumpulan satu, juga wujud dalam kumpulan dua. Sebab dia nak uji awak faham ke? Faham ke apa yang ditanya oleh soalan? Cikgu tidak akan tanya objek bagi 4. Tak erti pun tahu jawapan dia 3. Kenapa? Sebab 4 anahani ada hubungan dengan 3. So cikgu biasanya soalan yang standard dia akan keluar soalan dalam keadaan nombor yang ditanya itu wujud dalam kumpulan 1 juga wujud dalam kumpulan 2. Menyebabkan awak mesti faham baru boleh buat. Okay. So cara kita buat kamu cuba faham cara fikiran dia. Kalau tidak kadang-kadang awak pening dengan dia. Okay. So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu tanya apakah objek bagi 3? Maksudnya cikgu tanya objek lah kan. So kalau cikgu tanya objek, okay. Kalau cikgu tanya objek, kejap okay, ambil warna apa? Okay, ambil ini Okay. Kalau cikgu tanya objek, 3 ini mesti objek ke image? Okay, cikgu minta siapa ni? Ifan tadi sudah kan? Ifan belum kan? Tak apalah, lupa. Okay, Nurul Aisyah. Sekarang cikgu tanya objek. So kalau cikgu tanya objek, 3 ini agaknya dia lah objek ke image? Image. Dia tak mungkin ialah objek. Kalau dia ialah objek, tak payah buatlah, cikgu sudah ada jawapan. So kalau sekarang awak tahu 3 ialah image, awak akan cari 3 dalam kumpulan 1 ke awak akan cari 3 dalam kumpulan 2? Kalau 3 ialah image, kumpulan 1 ke kumpulan 2? Punya 3. Kalau okay. So kalau 3 ialah image, kita akan cari image dalam kumpulan 2. So inilah nombor yang kita nampak, 3. So awak tengok soalan ini, okay, siapa yang dihubungkan kepada 3?
Aisyah, siapa yang dihubungkan kepada 3? 1 dan 2. 1 dan 2. So kita punya jawapan 1 dan 2 lah. So biasanya soalan ini cikgu akan tanya apakah objek bagi 3. So jawapan awak 1 dan 2. Boleh? Dan di sini jangan letak simbol set, jangan letak simbol kurungan ya, jangan. Sebab dia bukan set. Memang dia ada memang hanya soalan ini ada 2 jawapan, itu saja. Soalan itu ada 2 jawapan. Okey. So cikgu tukar lagi satu soalan. Okey, mungkin cikgu ubah kepada nombor yang wujud di dua-dua tempat ya supaya cikgu boleh okey. Cikgu tukar dia jadi nombor yang wujud di dua-dua tempat. Okey. So cikgu ubah dia jadi 1 lah. Okey. Sengaja supaya nanti cikgu boleh tanya soalan ya. Okey, sekarang cikgu tanya apakah imej bagi 1? Imej bagi 1. So cikgu minta Hawa, Siti Hawa. Okey, imej bagi 1 kejap Okey, imej bagi 1. So maksudnya soalan ini saya nak cari imej. Okey. 1 ini ialah objek ke imej? Objek. Objek. So kalau dia ialah objek, cikgu nak cari 1 ini dalam kumpulan 1 ke nak cari 1 ini dalam kumpulan 2? Kalau dia ialah objek. 1. So cikgu akan cari 1 dalam kumpulan 1 sebab dia ialah objek. So apakah nombor yang dikaitkan dengan 1 ini? 3. 3. So jawapan kita dia sama dengan 3. Boleh? Ya. So kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey, kali ini benda sama saja. Hanya sekarang cikgu wakilkan dia dalam bentuk graf yang jenis berpetak punya. Okey, katakan cikgu tanya soalan apakah imej bagi, cikgu pilih nombor yang wujud di kedua-dua tempat. Okey, contohnya cikgu tanya apakah imej bagi 2? Apakah imej bagi 2? Okey. Siti Sarah. So imej bagi 2. Cikgu nak cari imej. So 2 ini objek ke imej? Siti Sarah? Soalan Objek. nak cari objek. Okay, dia ialah objek. So next awak fikir, saya nak cari 2 ini di bawah ke di tepi? Kalau dia ialah objek. Bawah. Bawah. So maksudnya cikgu akan tengok nombor ini. So kalau tengok nombor ini, maksudnya kita naik atas, kita nampak titik ini, kita nampak titik ini. So apa jawapan kamu? 1 dan 4. 1 dan 4. So soalan saya mungkin cikgu akan tanya imej bagi 2 lah. Okay. Cikgu tadi sengaja tak nak tulis dulu. Kalau cikgu tulis, awak akan, kadang dia akan tolong awak tahu cara jawab. Okay. Ada imej, kena baca ini. Kalau baca in sebelah sini, hanya ada satu jawapan. Itu sebenarnya cikgu tak tulis ya. Sebab cara fikiran itu penting. Okay. Cikgu tukar pula. Cikgu tanya, apakah objek bagi, okey, nombor yang wujud di dua-dua tempat. Okey, 4. Objek bagi 4. Objek bagi 4. Saya pun tak ingat siapa belum panggil. Hazira. Objek bagi 4. Saya nak cari objek Saya nak cari objek. Maksudnya 4 ini ialah objek ke imej? Imej. Cari di bawah ke cari di tepi? Bawah. Dia ialah imej. 4 ini ialah imej. So saya nak cari 4 di bawah ke di tepi? Tepi. Tepi So titik mana saya nak cari? 2. Inilah titik yang saya nak cari. So bacaan dia 2. Okay. So kita dapatlah jawapan ini sama dengan 2. Boleh ya? Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Ini memang cikgu akan ajar kemudian sebab dia lain sikit. Okey, kita tengok ini dulu. So cikgu nak tanya, apakah objek bagi 2? Apakah objek bagi 2? Okey. Ifan?
Ifan? Ifan? Ifan? Hilang. Atira? 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 Hilang lagi kah? Okay, Atira Okay. So soalan saya objek bagi 2. So saya nak cari objek saya nak cari objek. So 2 ini ialah objek ke image? Image. 2 ini objek ke image? Sorry? Image. Tak dengar tak? Sekali lagi. Image teacher. Maksud saya 2 ini adalah objek ke image? Image. Apa dia cakap? Saya tak dapat dengar. Dia kata image. Okay, image. Okay, thank you. Saya tak dengar soalan you. Okay, so 2 ini ialah image. So next kita fikirlah, saya nak baca 2 di bawah ini ke saya nak baca 2 di tepi ini? Tepi. Okay, so kalau dia ialah image, cikgu akan baca 2 di tepi ini. So tempat mana saya nak baca ni? So di sini kita punya graf di sini. Kita punya graf di sini. So tempat-tempat inilah tempat-tempat dia lah. Okay, biasanya cikgu highlight tempat yang spesifik sikit punya tempat. Okay. So kalau sekarang inilah tempat dia, di mana saya nak baca? 1, 2, 3. Kalau inilah image awak. 3. 3. Dia sama macam bentuk ini. Bila 4 awak jalan ke tepi. Jumpa titik itu dia. So sekarang kalau ini pun awak jalan ke tepi sehingga awak jumpa garis dia. So ini tempat dia. Ini tempat dia, ini tempat dia. So jawapan 4. Okay, jawapan kita baca bawah inilah. Okay. So jawapan dia ialah 4. Okay, sekarang cikgu tanya pula, apakah image bagi 2? Okay, apakah image bagi 2? Damia Husna, image bagi 2. Okay, kali ini saya nak image. So 2 ini ialah objek ke image? 2 ini objek ke image? Objek. Objek. Baca bawah ke baca tepi? Bawah. So titik Bawah. mana saya nak baca? Titik kedua. Jawapan dia? 2. Jawapan dia? Kosong. Kosong. So bila kita nak baca titik 2 ni, kita akan jalan ke tepi. Sebab kita nak baca dia punya image kan. So kita akan jalan ke tepi, kita nampak kosong-kosong lah. Selalu yang berlaku dalam exam ialah awak akan jalan atas garis ini. Jangan kita jalan ke tepi terus tengok apa nombor dia. Kosong. Okay. So soalan jenis ini sebenarnya 1 mark aja dalam exam. Kalau cikgu tanya, apakah objek bagi 2? Awak boleh bagi saya 4, terus dapat markah penuh. 1 markah. Kalau awak dapat nombor lain, kalau bagi saya 3, terus 0 mark. Dia tidak ada markah kaedah. Dia memang tengok tahu. Tengok tahu. Tapi tadi cikgu tengah latih kamu cara fikiran kamu. Cara fikiran. So awak buatlah catatan dalam nota kamu. Macam mana awak fikir dalam otak tu. Okay. Yang ini ialah objek ke image. Bila dia ialah objek ataupun bila dia ialah image. Saya kena baca di mana. Baca tepi ke baca bawah. Okay. Baca kumpulan 1 ke baca kumpulan 2. So lepas tu titik mana saya kena baca dan apa jawapan dia. Itu cara fikiran yang ada dalam otak awak. Okay. So kalau awak menguasai konsep itu, cikgu tanya apa pun tak ada masalah. Cikgu bagi graf pelik macam mana pun awak boleh jawab. Okay. Untuk peringkat awal ini, sebab awak tak banyak belajar graf lagi. So cikgu akan bagi soalan jenis senang. Okay. Di sini awak nampak cikgu bagi semua nombor kepada awak. Tapi bila awak sambung belajar tajuk 5, tajuk 6 sampai tingkatan 5, cikgu akan bagi soalan yang lebih susah di mana mungkin terlibat pengiraan. Boleh Okey, sekarang kita pergi kepada domain dan jumlah untuk soalan jenis ini. Okey, ingat lagi tak apa bezanya graf jenis ini dengan graf jenis ini? Apa beza antara mereka? Apa beza antara mereka?
Sejenis ialah data apa, sejenis ialah data apa. Siapa ingat, siapa cakap? Ingat tak yang cikgu bagi contoh harga sepatan pen kot? Harga sepatan pen dengan harga sekilogram apa beras ke apa? Apa beza antara itu? Data discrete. Okay. So yang mana satu data discrete? Yang petak punya ke yang garis, yang titik punya ke yang garis punya? Titik. Yang titik punya ialah data discrete. Di mana cikgu sudah kata kalau dia ialah data discrete, kita punya nombor ialah 1, 2, 4, 6. Maksudnya contohnya soalan ini kita nampak 2, 4, 6. Kalau cikgu nak tanya awak apa jawapan dia kalau 3, boleh tak? Kalau 3, okay. Kita tahu 3 mungkin di sini. Tapi kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca sebab di sini tak ada titik langsung. Di sini tak ada titik langsung. Sebab dia ialah data jenis discrete. Okey, untuk data jenis discrete, cara kita senaraikan jawapan untuk domain, kodomain, jumlah, memang kita main teknik senaraikan sahaja. Untuk data bawah ini, itu data apa? Selanjar. Okey, untuk data selanjar. Walaupun mungkin di sini, awak pun nampak, cikgu saya nampak 0, saya nampak 2, saya nampak 4. Tapi sebenarnya awak boleh baca kalau cikgu tanya 2.5. Ataupun cikgu tanya 3, kita boleh baca. Okay, tapi syaratnya graf ini kena lukis pada kertas graf lah. Okay? Lukis pada kertas graf, kita boleh buat ini, lepas tu kita baca apa jawapan dia. Tapi sekarang tak boleh lah sebab cikgu tak lukis pada kertas graf. Okay? So, sebab itu data selanjar. So bila dia lah data selanjar, cikgu nak tulis domain, cikgu tak boleh lah. Kalau biasa kita akan tulis saja kan 0, 2, 4. Kita tak boleh tulis macam ini. Sebab sebenarnya kita boleh baca juga 1, 3, 1.4, 2.5. Semua kita boleh baca. So kita tak boleh tulis jawapan kita dalam keadaan macam ini. Okay? So kita kena tulis jawapan kita dari berapa sampai berapa. So untuk domain ini dari berapa sampai berapa? Aisyah Husna? Agaknya. Domain kita baca bawah kan? So dari berapa sampai berapa? 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. Dan cara kita tulis dalam matematik kita tulis dari 0 sampai 4. Okey, kita tengok nama Pak C ini. Kalau cikgu letak S, kita pun letak X. Kemudian awak letak simbol ini. Ini cara kita tulis dari 0 sampai 4 dalam simbol matematik. Maksudnya S adalah satu nombor daripada 0 sehingga 4. Dan awak akan dapatilah 0 ini sebenarnya ialah nombor di paling kiri. 4 itu ialah nombor yang paling kanan. Okey, sekarang kita tengok julat. Okey, kita tengok julat. So untuk julat kita akan tengok nombor di tepi ini kan. So kali ini dari berapa sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? Laila? Awak rasa? 1 dan 0 sampai 2. 0 sampai 2, bukan 1. Sebab kalau kamu tengok, dia boleh bawah sini pun boleh baca. So paling kecil yang kita boleh baca ialah 0. 0 sampai 2. So kita akan tulis 0 sampai 2. Okey, pun simbol ini. Dan tengah-tengah ini awak cuba tengok soalan ini dia bagi nama apa. Kalau dia bagi Fs, kita tulis Fs. Kalau dia bagi Y, kita tulis Y. Okey, tak awak akan dapatilah untuk julat ini kita baca nombor yang paling bawah dan nombor paling atas. Kalau domain paling kiri, paling kanan. Kalau julat paling bawah, paling atas. Boleh ya? Okey, cikgu bagi satu contoh lagi. Jenis inilah yang susah sikit. Okey. Sekejap. Sorry. Sekejap.
Ha? Apa dia? Tak tahu apa tu. Saya tak pakai apa-apa, saya pakai hotspot telefon saya. Okey. Okey. So kita tengok contoh graf ini dia jenis garis punya. Okey, soalan saya, apakah domain? Sekejap. Dengan cikgu saya punya komputer tak pusing. Okey, apakah domain? So kalau jenis garis punya kita tak boleh senarai kita kena kata dari berapa sampai berapa. So apakah domain? Nurul Aisyah? Domain baca ikut pasi S ke baca ikut pasi Y? X. Pasi S. So paling kiri, paling kanan. Paling kiri berapa? -1. -1. Paling kanan? 4. So kita tulis -1 sampai 4. Tengah-tengah kita ikut nama paksi Okey, itu dia Okey, sekarang cikgu tanya pula, apakah julak dia? Apakah julak dia? Nur Aisyah? -2 sampai 3. Okey, -2 sampai 3. So tengah-tengah kita pakai nama paksi itulah. Boleh? Okey, sekarang soalan saya. Apakah objek bagi 1? Apakah objek bagi 1? Hazira, apakah objek bagi 1? So soalan saya, kita cara fikiran tu 1 ini objek ke image? 1 ini. Image. 1 ini ialah image. So saya baca 1 di pasi X ke cikgu baca 1 di pasi Y? Pasi Y. Okey, pasi Y. So titik mana saya nak baca? Nanti cikgu label kejap. 1, 2, 3, 4. Alamak, cikgu sebenarnya tak boleh tanya ini. Okey, tak apalah. 5. Okey. So apa jawapan dia? Titik mana saya kena rujuk? 2. Okey, nombor 2. So jawapan? Kosong. Okey, tapi sebenarnya soalan ini ada satu lagi tempat iaitu ini. Hanya di luar kemampuan kamu lagi untuk baca. Sebenarnya ada satu lagi jawapan di sini Okey, boleh ada satu lagi jawapan di sini. Tapi untuk standard sekarang yang ada pada kamu, kamu tak mampu baca lagi lah. Boleh So kalau cikgu keluar latihan untuk part pertama ini, okey, memang cikgu akan bagi nilai kepada awak. Cikgu tak akan tanya awak sebab di luar kemampuan awak lagi. Nanti bila kita masuk tajuk 2, awak sudah mampu buat soalan ini. Tapi untuk sekarang awak memang tak mampu buat lah. Tapi cikgu nak beritahu kamu sebenarnya ada 2 jawapan satu di tempat ini, satu di tempat ini. Hanya kita tak mampu jawab lagi jawapan kedua ini sebab soalan tak bagi. Kalau soalan bagi kita boleh jawab lah. Okey, mungkin cikgu bagi ajalah. Sesuka hati lah cikgu bagi nombor. Katakan cikgu bagi nombor ini ialah 2. Cikgu bagi 2. So awak akan cakap, okey, ada 2 jawapan. Satu ialah kosong, satu ialah 2. Sebab kita rujuk kepada tempat ini dan tempat ini. Boleh So itu untuk apa yang cikgu nak ajar hari ini. Cikgu ulang balik So cikgu memperkenalkan cikgu memperkenalkan 5 istilah: domain, kodomain, julak, objek, image. So awak kena faham maksudnya. Lepas itu kamu kena ingat domain, kodomain dan julak dia ialah set. So bila tulis jawapan kena ada simbol set. Tapi tidak untuk objek dan image. Okey, dan bila saya tanya soalan objek dan image, cikgu mestinya kalau tanya objek, cikgu mesti bagi image. Baru awak boleh jawab. Okey, dan begitu juga kalau kebalik keadaan dia lah. Cikgu tak akan tanya apakah objek. So bila jawab soalan jenis ini, kena fikir betul-betul. Yang cikgu bagi itu ialah objek ke image. So kalau dia ialah image, kalau dia ialah objek, mana tempat saya nak baca? Baru ada jawapan. Tapi benda ini sebenarnya tak ada pengiran. Otak awak saja fikir. Otak saja awak fikir. Okey, lepas itu bila kita nak buat domain, kodomain dan julak, cikgu kata dia ialah set kan. Dan kamu jangan lupa kita punya data ada 2 jenis. Sejenis ialah discrete, sejenis ialah selanjar. So kalau dia ialah jenis discrete punya, untuk tulis jawapan domain, kodomain dan julak kita main teknik senarai. Macam contoh 1 dan 2 cikgu.
Tapi kalau dia ialah jenis selanjar punya, maksudnya jenis bergaris punya, so awak kena tulis jawapan macam inilah, dari berapa sampai berapa. Boleh So ini apa yang cikgu ajar hari ini, dan latihan untuk hari ini ialah latihan 1. Kita sudah buat soalan 1. So sekarang kita akan buat soalan 2, soalan 3 dan 4. Soalan soalan 2 hingga soalan 4. Kamu dengar di sini soalan 2, 3, 4 ni dia macam ini je. Apakah objek, apakah julat, apakah domain. So kalau kamu nak terus jawab soalan ini dalam modul kamu, boleh. Syaratnya awak kena hantar jawapan awak melalui link. Sebab daripada link yang cikgu terima itu, cikgu dah semak, nanti cikgu boleh macam tadi lah beritahu kamu. Oh ini semua betul. Kejap cikgu lupa stop record. Cikgu cakap dengan kamu semua